وتب لنا إنك أنت التواب الرحيم رب زدنا أقوانا مستقيما وهداية للصالح ولا قوة إلا بالله العلي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا وإلهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار حكمتك يا رب. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة. قال الشيخ المصري أنت لا نفعنا بعلوم في الدارين. مسكنة maka jika terpotong setengah daripada kakinya, maka wajib membasuh yang tinggalnya. Maka jika terpotong setengah daripada kakinya, maka wajib membasuh yang tinggalnya. Dan jika terpotong daripada atas dua mata kaki, maka tiada wajib membasuh atasnya. Dan sunat dibasuh betisnya supaya memeliharakan tahjil. Masalahnya apabila kaki itu terpotong, maka kita bina di atas bahasanya mulai daripada hujung jari sampai dua mata kaki itu wajib dibasuh. Dan atas pada dua mata kaki sampai ke betih, sampai ke lutut, sampai akad betih itu sunat dibasuh. Mulai daripada dua mata kaki sampai ke bawah pada lutut, kawasan betih itu, maka sunat dibasuh. Maka masalahnya apabila terpotong. Apabila terpotong itu masih ada lagi tempat yang wajib dibasuh, maka wajib basuh. Maka sekiranya kalau tempat yang wajib dibasuh semuanya dipotong, hanya tinggal ada di betis saja, maka di betis itu tak wajib basuh, hanya sunat untuk nak dapatkan tahjil. Itulah maknanya. Dan jika terpotong setengah daripada kakinya. Tapi dikandaki dengan setengah daripada kaki di sininya ialah mulai daripada buku lali ke bawah. Mata kaki ke bawah. Maka wajib membasuh yang tinggalnya. Sekiranya yang tinggal itu di dalam kawasan yang wajib basuh lagi. Maknanya sebab kawasan yang wajib basuh itu mulai daripada dua mata kaki sehingga ujung jari. Sekiranya kawasan di situnya masih ada lagi, maka wajib basuh. Dan jika terpotong daripada atas dua mata kaki, maka tiada wajib membasuh atasnya, atas dua mata kaki. Wajib tidak adalah sebab tempat yang wajib itu semua dah dibuang. Dan sunat, tetapi sunat dibasuh betisnya supaya meliharakan tahjil. Dan sunat membasuh betisnya. Ini tak kira lah terpotong atau tak terpotong. Sebelah bawah tu sekiranya betis tu sunat dibasuh supaya meliharakan tahjil, untuk nak dapat fadilah tahjil. Sebab tahjil tu sama dengan masalah tangan
kita basuh sebelah atas pada siku kalau tangan, sebelah atas pada siku sampai ke bahu, itu maknanya sunat. Maka sunat kita basuh sebelah atas pada siku sampai ke bahu tu kita panggil bertahjil. Maka masalah kaki pun begitu juga. Atas pada dua mata kaki sampai ke bawah sikit pada lutut kawasan betis tu, maka kita basuh situ sunat panggil bertahjil. Begitulah. Jadi pendek katanya sekiranya kalau kaki itu dipotong pada sendi dua mata kaki itu, maka ada sekiranya di situ tu wajib dibasuh lagi sebelah atas sedikit daripada dua buku lali, sebab kitanya basuh tu dia dengan secara asalnya wajib basuh sehingga serta dua mata kaki. Tetapi untuk nak yakin katanya semua kaki dibasuh, mesti kita naik sedikit atas sedikit daripada dua mata kaki. Maka apabila terpotong pada sendi dia di dua tulang yang beripun tu, maka wajib kena basuh sikit. Sebelah atas daripada buku lali tu kena basuh sikit untuk nak bagi yakin. Lepas pada tu sunat lah. Itulah, jadi sama dengan masalah tangan dulu. Dan dikandap dengan demikian itu dengan yang demikian fardu, yakni membasuh kaki apabila tiada menyapu apabila tiada menyapu atas dua muza, atau dikatakan basuh itu asal dan menyapu itu gantinya. Katanya dan dikandap dengan demikian tu dengan yang demikian fardu. Apa yang demikian itu fardu? Membasuh kaki. Jadi katanya basuh kaki ialah wajib. Basuh kaki ialah wajib, ialah fardu, ialah rukun wudu. Maka di situnya ada satu masalah, apabila kita pakai khuf atau panggil muza, maka tak wajib basuh kaki hingga hanya sapu di atas muza tu ganti daripada basuh kaki. Tapi masalah di situ tu dia ada khilaf di antara ulama pada mentafsirkan. Jadi setengah tu dia katanya wajib basuh kaki sekiranya kalau tidak sapu pada atas khuf, atas dua muza. Jadi maknanya kalau sapu di atas dua muza, maka tak wajib basuh kaki. Begitu. Itu satu huraian. Jadi wajib artinya fardu membasuhkan dua kaki. Kalau tidak kait. Kalau tidak menyapu di atas dua muza. Jadi maknanya kalau menyapu di atas dua muza, maka tak wajib. Maka basuh kaki itu tak jadi wajib. Atau dikatakan basuh itu asal, jadi basuh kaki itu asalnya. Jadi asal tu wajib. Cumanya menyapukan dua muza tu ganti saja. Itu dua huraian. Jadi setengah dia katanya basuh dua kaki itu syarat dianya tidak sapu. Syarat nak jadi wajib basuh dua kaki itu syaratnya ialah kalau tak sapu di atas dua muza. Maknanya diberi pilih lah. Diberi pilih bagi mereka yang pakai dua muza, artinya bahasa Arab kata pakai dua khuf. Diberi pilih antara kalau cukup syarat dia. Cukup syarat muza itu sekiranya kalau kita pakai serta cukup syarat, maka diberi pilih. Diberi pilih di antara dua perkara. Satunya basuh kaki, yang keduanya sapu di atas muza itu. Jadi kalau kita pilih sapu di atas muza, mana kaki itu tak wajib dibasuh.
Jadi maknanya huraian yang pertama, makna yang pertamanya ialah masalah kaki selepas pada kita sapu kepala, maka di kaki itu apa yang jadi wajibnya? Maka wajib tu ialah mana-mana satu daripada dua perkara. Nisbah bagi orang yang pakai khuf, pakai dua moza. Maknanya sekiranya kalau orang itu dia pakai dua moza, maka yang wajib di atas dianya bukan basuh kaki. Bahkan yang wajib di atas dianya mana-mana satu daripada dua perkara. Satunya basuh kaki, yang keduanya sapu di atas dua moza. Jadi kalau tak nak sapu di atas dua moza, maka wajib basuh dua kaki. Kalau tak nak basuh kaki, maka sapu di atas dua moza. Itu satu makna. Tapi setengah dia kata begini. Wajib dengan secara asal tu ialah basuh kaki. Tapi boleh nak ganti dengan sapu dua moza. Begitu. Jadi jadi itu yang pertama tu dia katanya apabila seorang yang pakai dua moza. Masalahnya orang yang pakai dua moza serta sepenuhkan syaratnya, maka mengikut yang pertama tu dia kata yang wajib di atas dianya buat mana-mana satu daripada dua perkara. Bukan wajib basuh kaki. Wajib mana-mana satu daripada dua perkara. Mana di dua perkara? Basuh kaki atau sapu di atas dua moza. Maknanya apabila seorang itu yang pakai khuf cukup syarat, maka kalau dia pilih sapu dua moza, maka basuh kaki tak wajib. Dia kata begitu. Kalau pilih sapukan dua moza, maka basuh kaki tak wajib. Begitu. Tapi yang kedua, dia katanya wajib tu wajib disuruh basuh kaki, tak ada pilihan. Tak ada pilihan, wajib tu wajib basuh kaki. Wajib basuh kaki. Tetapi orang yang pakai dua moza tu boleh nak ganti. Boleh nak ganti daripada basuh kaki itu dengan secara sapu dua moza. Begitu. Jadi pendeknya itu masalahnya ayat katanya wajib basuh kaki. Wajib basuh kaki. Kalau makna yang pertama, wajib basuh kaki itu kalau tak nak sapu dua moza. Begitu. Itu makna yang pertama. Itu dia kata dan dikandung dengan yang demikian fardu, yakni membasuh dua kaki apabila tiada menyapu atas dua moza. Kalau sapu dua mozanya, maknanya tak jadi wajiblah basuh kaki. Jadi maknanya basuh kaki itu jadi wajib dikait dengan katanya kalau tak sapu dua moza. Itu makna yang pertama. Atau dikatakan, dihuraikan katanya basuh kaki itu asal. Basuh kaki itu asalnya. Asal wajib. Kemudian sapu dua moza tu ganti. Jadi yang wajib tu ialah basuh kaki. Sapu dua moza sebagai ganti saja. Yang pertama dia kata yang wajib tu mana-mana satu daripada dua perkara. Itu dia tak sama. Tapi apabila kita petikal, apabila kita buatnya samanya. Tapi nisbah huraiannya tak sama. Kemudian masalah menyapukan dua moza dua khuf. Macam mana khuf, kalau nak kasut biasanya boleh ke tidak, itu tengok lagi akan datang pada masalah khuf, sapu di atas dua khuf tu lagi akan datang. Kerana perman ni ilat pada katanya, ilat bagi keadaan basuh dua kaki itu adalah rukun wuduk, adalah perkara yang wajib. Dalilnya firman Allah Ta'ala wa arjulikum ilal ka'baini. Wa arjulikum ilal ka'baini.
Maksudnya dan kaki-kaki kamu sehingga dua mata kaki. Dan kerana ittiba' riwayat Muslim ini satu dalil lagi, dan kerana ittiba' yakni kerana mengikut Nabi. Kerana mengikut cara yang dibuat oleh Nabi. Sebab Nabi kalau dia tak pakai khuf, setiap kali dia ambil wuduk dia ada basuh kaki. Itu menunjuk katanya basuh kaki itu adalah wajib. Riwayat Muslim. Jadi perbuatan Nabi yang kita ikut tu ialah diriwayat oleh Imam Muslim. Dan dibacakan pada qiraah yang 7. Wa arjulikum dengan baris lam di atas. Dan dengan jar, yakni dengan baris lam di bawah. Jadi maknanya dua. Wa arjulikum pun ada dibaca, wa arjulakum pun ada dibaca. Jadi kedua-dua tu dalam qiraah 7, dalam bacaan dalam qiraah 7 tu ada dua bacaan. Baca arjulakum pun ada, baca arjulikum pun ada juga. Dengan fathah kan, dengan baris atas, dengan baris fathah kalam, dengan baris kasrah, baris di bawah, bagi lam tu ada kedua-dua. Kedua-dua tu sah. Kedua, baca wa arjulakum pun ada sah, masuk dalam qiraah yang 7. Semuanya ambil daripada Nabi ke semuanya. Ada dua bacaan. Dan dibacakan pada qiraah yang 7 wa arjulakum. Wa arjulakum dengan baris lam, lam arjula di atas baris fathah. Dan dengan jar, apa makna dengan jar? Yakni dengan baris lam di bawah, baris kasrah. Kemudian kenapa boleh dua begitu? Kita kembali kepada dia nak bagi nampaknya kena tengok asal ayatnya. Tengok asal ayatnya yang sempurna. Mana dia? Awal-awal bab wuduk. Tak sepenuh juga. Ayatnya ya ayyuhallazina amanu, muka surat 14 tu pun tak semua ayat dia sebut. Muka surat 14 sebelah bawah, 3 baris ke bawah. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Ingat tak? Ayat berapa? Surah ni. Pada surah Al-Ma'idah, boleh buka. Kita buka pada surah Al-Ma'idah ayat 6. Awal ayat 6. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Kita buka Al-Quran. Untuk nak bagi nampak sambungan dia. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Kita tengok di situ
Ya ayyuhalladzina amanu, surah Al-Maidah ayat 6, awal ayat 6. Lepas pada bulat dia nombor 5 tu, terus ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Kita baca mengikut qiraah hafaz. Maka qiraah hafaz tu dia baca dengan nasab, baca dengan fathah kalam. Tapi ada qiraah lain, dia baca dengan wa arjulikum dengan kasrah bagi bawah kalam. Maka dia dalam kaedah bahasa Arabnya, jadi kalau kita baca wa arjulakum kalau kita baca wa arjulakum, maknanya dia ikut lafaz, ikut bacaan wujuhakum. Maknanya ataf pada wujuhakum. Ikut akan wujuhakum. Faghsilu wujuhakum. Faghsilu wujuhakum wa arjulakum. Nak bagi sama dengan di situ. Tapi kalau qiraah yang baca wa arjulikum, kalau mengikut qiraah baca wa arjulikum, sebab dia mengikut ru'usikum. Sebab dia dekat dengan lafaz ru'usikum. Ru'usikum wa arjuli. Nak bagi sama dengan ini. Jadi kalau nisbah bagi orang yang belajar ilmu nahwunya, dia wa arjulakum, waw tu wa haraf ataf. Dia ataf pada wujuhakum. Sebab wujuh muka dibasuh. Muka dibasuh. Kaki pun dibasuh. Dia kena sambung pada muka lah. Sebab kaki bukan disapu. Tapi kalau kalau baca wa arjulikum, dia sambung dengan wujuhakum juga. Cuma baca wa arjuli itu kerana dia dekat, berjiran, berdekat dengan lafaz ru'usikum. Ru'usi wujuhi, arjuli. Begitu. Jadi maknanya kalau kita nak asing-asingkan, nak teratur dengan secara i'rab dianya, kena kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Kalau kita nak baca mengikut tak ikut tertib perbuatan wuduk. Dia ayat ni dia sebut faghsilu wujuhakum, basuhkanlah kamu, basuh oleh kamu akan muka-muka kamu, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan tangan-tangan kamu ilal marafiqi, sehingga serta dua siku, serta siku-siku. Kemudian dia sebut pula wamsahu bi ru'usikum, dan hendak sapuh oleh kamu dengan kepala kamu. Wa arjulikum, dan kaki kamu. Dan kaki kamu ilal ka'baini, sehingga dua mata kaki. Maka wa arjulakum tu dia kena sambung dengan wujuhakum, sebab kaki dibasuh bukan disapu. Jadi tak boleh kita nak sambung wa arjulikum sambung dengan ru'usikum, tu ataf pada ru'usikum, tak boleh. Kalau ataf pada ru'usikum kita ganti di situ, makna wamsahu bi arjulikum. Jadi kaki itu disuruh sapuh semacam kepala. Begitu. Tetapi ya adat bahasa Arabnya, memang ayat Quran mengikut dengan secara adat orang Arab bercakap. Sekiranya dia tidak menyelangi akan benda yang lain di antara dua yang seumpama, dua yang serupa. Tapi dengan sebab Allah Taala nak bagi faham kepada makna tertib, lalu itu diselangkan wamsahu bi ru'usikum di antara perkara yang dibasuh.
Kalau kita tak tilik, kalau Allah Ta'ala tak tilik kepada nak beri faham makna tertib, tentu dia kata begini. Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal ka'baini wamsahu biru'usikum. Tentu dia sebut begitu. Tetapi diselang dengan kata wamsahu biru'usikum di antara tu untuk nak bagi faham makna wajib tertib. Kalau tidaknya adatnya bahasa Arabnya, kalau benda basuh sebut basuh bagi habis dulu. Habiskan sebut cerita benda yang basuh dulu. Barulah masuk cerita lain pula. Jadi maknanya wujuhakum muka dibasuh, aydiyakum tangan dibasuh, arjula kaki dibasuh. Ru'usikum kepala itu disapu. Begitu. Jadi wa arjulakum kalau ikutnya kaki itu dibasuh. Kaki itu dibasuh, ia kena masuk di bawah fagsilu, kena masuk di bawah tu. Kena masuk di bawah fagsilu, maka kena ataf pada wujuhakum. Itulah cara i'rab ilmu nahwunya begitu. Tengok. Sekali lagi dia katanya dan dibaca pada qiraah yang 7. Dibaca pada qiraah yang 7 wa arjulakum. Jadi qiraah hafaz kitanya baca wa arjulakum dengan baris di atas, baris fathah, dan dengan jar, yakni dengan baris lam di bawah. Kemudian kalau kita baca wa arjulikum tu, baca dengan baris di bawah. Nampak-nampaknya nak sambung dengan ru'usi. Kalau sambung dengan ru'usi, maknanya kaki disapu bukan dibasuh. Sebab wamsahu tu makna sapu. Maka yang baca, kalau baca wa arjulakum zahirah. Sebab dia sambung dengan wujuha, masuk di bawah fagsilu, basuh. Tapi kalau baca wa arjuli, nampaknya nak sambung dengan ru'usi. Kalau sambung pada ru'usi, maknanya kaki bukan dibasuh, bukan kaki disapu. Padahal ulama fiqh kata kaki dibasuh. Maka dia katanya dan ditanggungkan bagi harakah mujawarah dengan ru'usikum. Begitu. Ini masalah baca wa arjulikum. Wa arjulikum, pada arjuli itu yang dibasuh. Kalau ikut makna yang dibasuh, mesti kena sambung dengan wujuhakum. Tak boleh nak sambung dengan ru'usi, sebab ru'usi itu disapu. Begitu. Maka dia tanggung katanya pasal asalnya kena baca arjula, tapi pasal dibaca arjuli itu sebab dia berjiran, berdekatan dengan ru'usi. Dia rapat dengan ru'usi. Duduk dianya, bacaan dia, letakkan dianya rapat dengan, dekat dengan ru'usi. Itu maknanya ditanggungkan bagi harakah mujawarah. Mujawarah tu jiran tu. Dengan mujawarah dengan ru'us, dengan biru'usikum. Kalau orang belajar ilmu nahwu dia panggil jar lil mujawarah. Jar lil mujawarah. Begitu. Jadi baca wa arjulikum, dia sambung pada wujuhakum. Sambung dengan wujuhakum, tapi baca tak sambung, tapi bacaan bagi sambung dengan ru'usi sebab berdekatan. Begitu. Atau menyapu dua mozok. Begitu. Artinya, kalau kita nak kata begini pun boleh. Wa arjulikum, sambung pada ru'usi. Terus. Sambung pada ru'usi, ikut ru'usi. Maknanya beri arti katanya wamsahu bi ru'usikum, hendak sapuh oleh kamu dengan kepala kamu, wa arjulikum, dan kaki kamu, mana sapuh oleh kamu akan kaki kamu juga. Jadi
apabila beri faham kata kaki dibasuh, disapuh juga seperti kepala, maka kita tanggung kata sapuh tu kalau pakai dua moza, kalau pakai khuf. Begitulah. Dan diselangkan dengan menyapu antara maktuf dan maktufun alaih itu, iaitu wujuhakum, mengisyaratkan atas wajib tertib. Seperti saya kata tadi. Jadi jadi masalah kalau katanya wa arjulakum, dia ataf pada wujuhakum. Nah, dia ataf, dia sambung di situ. Dia cara dia bercakapnya begitu. Jadi mana arjulakum tu dia sambung, dia ataf pada wujuhakum. Jadi kita ganti di situ. Jadi salah kata farsilu arjulakum. Dia sambung di situ. Jadi pada maknanya farsilu wujuhakum. Maka kat tengah-tengah tu ada sebut pasal menyapu kepala. Dia katanya dan diselangkan dengan dengan menyapu. Diselangi dengan menyapu, dengan kata wamsahu bi ru'usikum. Dengan menyapu ini dengan kata wamsahu bi ru'usikum. Diselang antara maktuf ialah arjulah, kena kepada lafaz arjulah, arjulakum. Dan ma'tufun alaih, mana dia? Iaitu ma'tufun alaih wujuhakum. Padahalnya adab orang Arabnya, dia tidak menyelangi benda yang luar-luar kalau tidak ada hikmat. Dia tak menyelangi. Sini tengok dia sebut pasal apa? Dia awal-awal sebut pasal benda yang dibasuh. Tetapi belum nak habiskan sebut cerita benda yang dibasuh, diselikan masalah sapuh pula. Tengok. Sebab yang dibasuh wujuh, aidi, arjula, itu yang dibasuh kan. Kalau tidak berhikmat kepada nak bagi tahu kata wajib tertib, mesti kena sebut wa arjulakum. Apa dia? Fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal ka'baini wamsahu bi ru'usikum. Kalau tak nak beri faham kepada makna wajib tertib. Tetapi tujuan Allah Ta'ala sebut menyelangi dan antara dua maktuf dan maktufun alaih dengan sebut sapuh tu, tengok dia katanya mengisyaratkan wajib tertib. Nak isyarat kepada wajib tertib. Jadi adatnya, bahasa Arabnya, dia sebut satu perkara selama mana tak habiskan sebutnya, tak habis ceritanya, dia tak mereka tak menyelangikan benda yang lain kat tengah-tengah. Melainkan ada menyelangi itu, kalau nak menyelangi, maka tak dapat tidak, mesti kena ada hikmat dia. Mesti kena ada faedah, mesti kena ada fasal dia. Maka di sini fasal boleh menyelangi itu, fasal nak bagi tahu katanya ada wajib tertib pada perbuatan wuduk. Begitulah. Ini cara kajian ulama daripada ayatnya. Cara kajian ulama daripada Arab, daripada Al-Qurannya, mengikut kaedah bahasa Arabnya, begitulah. Itulah. Nak bagi sepenuh pelajaran kita, kena pandai jugalah ilmu nahwu, ilmu bahasa Arab. Tapi untuk kitanya janji boleh beramal, dah boleh. Tapi nisbah kalau orang muda-muda yang belajar tu, mestilah kena belajar cara-cara yang berdalil juga. Kena pandai juga kaedah-kaedah bahasa Arabnya. Mengisyaratkan wajib tertib bahawa mendulukan menyapu kepala dengan membasuh dua kaki. Jadi nak isyarat, sebab tu sebut wamsahu bi ru'usikum, belum pada wa arjulikum. Belum pada sebut wa arjulakum. Jadi diselangi sebut sapu kepala, kemudian ulang kembali kepada cerita basuh kaki pula. Itu nak bagi tahu katanya basuh kaki itu mesti selepas daripada menyapukan kepala. Begitu. Dan wajib membasuh sekalian yang ada pada tempat fardu daripada dua kaki.
dan wajib membasuh sekalian yang ada, sekalian benda-benda yang ada pada tempat fardu. Tempat fardu maklumlah daripada dua mata kaki turun sampai ke hujung jari. Nah, apa dia benda yang ada tempat fardu daripada kaki? Seperti bulu, bulu yang ada tumbuh di kawasan tempat yang wajib basuh, maka bulu pun wajib dibasuh. Dan daging yang tumbuh, sama juga. Dan daripada duri, daripada bekas duri yang tiada termasuk ke dalam batin. Duri itu tiada masuk terselam di dalam daging. Sekiranya kalau bekas duri itu jadi besar, duri itu besar sikit. Apabila kita buangkan duri itu, maka tempat duri itu jadi berlubang. Maka sekiranya kalau jadi berlubang tu, maka wajib dibasuh. Begitulah. Kalau kena kayu, masa kayu tu tercocok, kayu besar jari masalah. Cocok masuk dalam tapak kaki. Apabila kita buang tu jadi berlubang, maka wajib basuh. Tetapi kalau kena duri itu terselam masuk dalam daging dan tidak ada tidak ada lubang sebelah atasnya, maka itu tak wajib basuh. Dan lubang yang ada pada kaki, sekiranya kaki dia tu jadi berlubang, ada lubang maka wajib basuh sebab jadi zahir. Dan pecah-pecah jantangnya. Dan pecah-pecah jantangnya, yakni tumitnya. Tempat yang jadi pecah-pecah pada tumit. Biasanya kalau orang-orang peladang, orang-orang berkebun, orang-orang yang guna dalam kerjaan dia tu banyak berjalan, biasanya kat tumit dia tu nak jadi tebal kulit dan nak jadi pecah. Maka celah-celah pecahan tu maka wajib dibasuh juga. Samalah dengan masalah kaki yang dulu. Dan wajib menghilangkan barang yang ada di dalam keduanya daripada umpama lilin. Sebab wajib menghilang dan wajib menghilang. Mesti kena hilang, mesti kena buang. Dan wajib menghilang, buang akan barang, akan benda yang ada di dalam keduanya dua kaki. Mana ada di kaki itulah. Di tempat yang wajib basuh pada kaki. Apa benda yang ada tu daripada umpama lilin. Sebab lilin tu kalau kenanya, biasanya nak lekat lilin tu, lilin yang panas-panas tertitik di atas kaki. Kalau lilin yang keras, yang beku, dia tak lekat pada kaki, pada kulit. Biasanya lilin yang panas, apabila bertitik di atas kulit tu, dia lekat. Maka lilin tu menegahkan sampai air kepada kulit. Maka wajib membuang, menghilang. Atau ubat. Banyak lagi lah benda-benda yang ada tu, getah ke apa dia. Gam ke, sekiranya menegahkan sampai air, maka semuanya wajib buang. Dan ubat, sekiranya kalau seorang tu dia comong ubat, dia comong ubat, maka ubat tu lebih-lebih laginya ubat jenis, kalau jenis locan tu dia tak menegah. Jenis krim, jenis locan tu dia tak menegah. Walaupun ubatan juga, ubat jenis ni, jenis ubat daun kayu ke, ubat-ubat jenis ni, maka sekiranya kalau tebal tu dia tak menegahkan berjerat. Lebih-lebih laginya kalau ada orang dulu, orang kampung tu, setengah-setengah tu dia comor kapur. Dia comor kapur, adalah ubatan dia tu, dia comor kapur dengan campur dengan apa, dengan kunyit ke, dengan asam limau ke, adalah cara-cara dia. Maka kapur putih tu menegahkan sampai air kepada kulit. Maka apabila nak bagi sahnya, mesti dibuang. Sekiranya kalau ada uzur tak boleh nak buang, maka digantikan dengan tayamum. Itulah.
seperti perintah membasuh tangan. Sama dengan perintah basuh tangan dulu. Kalau ada ubat, ada apa, ada lilin, ada apa kat tangan tu mesti dibuang. Kata Syekh Bujairimi, jikalau masuk duri pada anak jari, kakinya, umpamanya, dan jadilah kepalanya nyata, tiada tertutup, maka jika ada sekira-kira jikalau kita cabut, nascaya tinggal tempatnya berlubang, nascaya wajib dicabutnya, dan tiada sah membasuh akan kedua tangan atau dua kakinya serta tinggal duri pada anggotanya. Ini sebagai ulangan yang perkara yang sudah disebut pada dahulunya. Kata Syekh Bujairimi, jikalau masuk duri pada anak jari kakinya umpamanya. Jadi masuk duri pada jari itu misalannya. Umpamanya ni misalan, tak mestilah masuk kat muka, kat tangan, kat kaki pun sama. Artinya pada kat belakangnya pada masalah mandi junub. Kat belakang, kat dada, kat bahu kalau masalah mandi junub. Sebab meratakan seluruh badan. Dan jadilah kepala duri itu nyata. Jadi cocoknya begini. Kita nampaknya kepala tu ada. Jadi begitu. Jadi ni kulit. Jadi apabila duri itu cocok tu, jadi maknanya bukan jadi teruh masuk dalam isi. Dia cocok tu, apabila cocok dia patah sebelah atas. Jadi begini. Jadi kepala dia tu ada sebelah atas pada kulit. Dan jadilah kepala duri itu nyata. Jadi mana bukan selam masuk dalam isi itu, tidak. Tiada tertutup. Memanglah apabila kepala dia tu nyata, memanglah tak tertutup dengan isi. Maka jika ada sekira-kira jikalau kita cabut, nascaya tinggal tempatnya berlubang. Sekiranya kalau duri itu wajib dibuang. Duri itu diwajib dibuang. Apabila kita buang tu tempat duri itu jadi berlubang. Nascaya wajib dicabutnya cabut duri. Duri itu wajib cabut. Dan tiada sah membasuh akan kedua tangannya, kalau ada duri lah, atau dua kakinya serta tinggal duri pada dua anggotanya. Begitu. Jadi duri itu sekiranya kalau jadi begini, lepas tu duri itu kalau kita buang, dia akan jadi berlubang. Sebab duri itu besar juga. Tapi kalau duri semacam buah salak, duri buah salak atau duri biasanya kalau apa dia lagi, jenis-jenis duri yang kecil-kecil saja. Kalau kita buang tu, dia tak tinggal bekas. Sebab kecil duri. Atau kena selembar yang kecil, lebih kurangnya besar rambut atau besar sedikit daripada rambutnya, atau hujung lidi kelapa tu. Kalau kita buang tu, dia tak berlubang. Tapi kalau besar tu, kita buang jadi berlubang. Maka sekiranya kalau duri itu besar, kita buang jadi berlubang, lagi belaknya kepala dia ada ke sebelah atas. Maka duri ini wajib dibuang. Jadi kalau kita tak buang duri ini, wuduk kita tidak sah, sembahyang kita tidak sah. Jadi maknanya wajib kita buang. Apabila kita buang tu, jadi ada berlubang. Maka wajib dibasuhkan juga lubang itu. Itu maknanya nascaya maka jika ada sekira-kira jikalau dicabut nascaya tinggal tempatnya berlubang, nascaya wajib cabut duri. Duri ke kayu ke paku ke katalah
Dan tiada sah membasuh akan kedua tangan kalau duri ada pada kat tangan, atau dua kakinya serta tinggal duri pada anggotanya. Sekiranya kalau duri itu ada, tak boleh, tidak sah, mesti kena buang. Dan jikalau tiada, sekira-kira jika kita keluarkan duri, kita cabutkan duri itu, tiada tinggal lubang pada tempat dengan sebab dia kecil. Tetapi bertakuk, jadi sedaging, tiada wajib ditanggalkan dia. Duri itu tak wajib kita tanggal. Sah dan sah membasuh atas keduanya. Jadi duri itu kecil. Kalau kita buang, dia tak jadi berlubang. Maka kalau kita kalau begitu, maknanya kalau biarkan begitu, tak ada masalah. Kalau duri itu kecil sangat, besar, lebih kurangnya hujung jarum. Kalau jarum tu pun, biasanya kalau kita cocok dengan jarum ubat ni, kita buang tu tak jadi lubang kan. Itulah kalau duri lebih kurang jarum tu dia tak berlubang. Maka sekiranya kalau kita buang, dia tak akan tinggal jadi berlubang. Maka tak wajib kita buang. Tapi tak selesa duduk lah. Nak pakai kasut, nak pakai apa, tak selesa lah. Tapi nisbah wuduk tak wajib buang. Biar kalau terselam, memang tak wajib nak buang, tak boleh. Tak wajib. Kalau selang di bawah sini, masuk di bawah, ni kulit ni bawah. Kalau jadi begini lagi. Tapi duri itu kecil. Sekiranya kalau kita buang, tak jadi berlubang. Maka tak wajib. Biar ada begitu boleh. Sebab apa? Sebab kita wajib basuh. Kawasan dia masuk, tak kira kata tak jadi lubang. Tak ada tempat yang wajib basuh. Itulah, tengoklah duri itu besar ke kecil. Apabila kita buang tu jadi berlubang ke tak jadi berlubang. Tepat. Tetapi yang dirajah oleh Syekh kami, wajib ditanggalkan dia tetapi yang dirajah, yang dikuat, yang disetujui oleh Syekh kami, wajib tanggal juga. Kalau duri kecil pun wajib ditanggal juga. Yang pertama, Mu'tamad Ramli. Jadi maknanya yang pertama kata tadi, kalau duri itu besar, kalau kita buang jadi berlubang, maka duri itu wajib dibuang. Dan lubang itu wajib dibasuh. Kalau kecil, sekiranya kalau kita buangkan, cabutkan duri itu tak jadi berlubang, maka tak wajib dibuang. Itu mengikut yang dimuktamadkan oleh Imam Ramli. Tetapi yang diiktimadkan oleh Syekh Ibn Hajar, bahawasanya kecil besar mesti dibuang ke semuanya. Kecil pun mesti dibuang, besar pun mesti dibuang. Besar ada berlubang, wajib dibuang, lubang itu pun wajib dibasuh. Kecil wajib dibuang, tak wajib, tidak ada lubang, maka tak basuh sekadar zuhir saja. Itu khilaf di antara Muhammad Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Jadi maknanya yang panjang tadi dia katanya, tafsir yang besar ke kecil tadi itu, maka mengikut pendapat bagi Imam Ramli. Maka itu yang muktamad. Habis. Intaha. Kama katanya faidatun, kata Ibnu Abbas. Wallahu a'lam, alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma